Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di dalam satu majlis muzakarah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meduk sining beberapa ganjaran pahala yang kita dapat daripada Allah dan beberapa ilmu yang kita dapat bubuh cuah di dalam ada kita deh. Sebab tu apabila kita mari duduk dalam majlis ni dah, kita kena tawajuh hati kita serta kita kena perhati dengar, tinggalkan pekerjaan kita di rumah sawak hari lah sini. Kalau kita wak hari sini pekerjaan kita di rumah jadi capo dua perkara pekerjaan tak jadi satu pekerjaan pun. Nah, ilmu pun tak faham, godok galik hati gi kok lala kok lain dan pekerjaan rumah pun tak boleh buat pasal hati duduk sini deh. Sebab tu kita ni tawajuh. Tawajuhkan hati kita supaya kita nak jadi ilmu yang tubik daripada mulut tu guru tu jelira kita sepenuh-penuhnya insya-Allah deh. Sebab tu tawajuhlah hati kita. Yang semolek-molek sekali kita ambil air semaya dulu di rumah kita. Ambil air semaya dulu di rumah kita. Sudah kita ambil air semaya di rumah kita, apa siap kita nak turun daripada rumah tu kita kena siapkan kerjaan kita dulu supaya tak sewi jadi apabila mai sini jadi lalah. Lama mari sampai sini pak puyuk saling pecek dah kedok. Air saling katuk dah kedok. Deh. Kenapa kerjaan kita di rumah tu siapkan wabih dulu. Apabila kita siapkan kerjaan kita di rumah wabih apa siap gitu gini, maka kita mari duduk sini dengan hati yang tenang. Mari duduk sini dah, tawajuhlah kita, perhati dengar, duduk molek deh. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala bubuhkan di dalam kita ilmu yang tubik daripada mulut tok guru. Deh. Kita ni kita nak nambah ni. Kita nak nambah ilmu. Orang panggil kita nak nambah ilmu, nasbah ilmu agama. Supaya kita nak jadi tahu kata kita ni kena duduk lagu mana dan kita kena awak gapo tek sebagai nak jadi kita duduk jadi dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk ni nak kepada keredaan Allah ya. Sebab Allah suti ya boleh tolak kita masuk surga Allah SWT. Jangan bangga amal ibadat banyak boleh masuk surga Allah. Jangan bangga kata kita buat amal ibadat semua kita cukup dah nak pergi bayar surga Allah SWT. Jangan bangga. Sebab wah boleh bubuh kita dalam syurga Allah iaitu keredaan Allah. Tak ada keredaan Allah walaupun besar bukit Uhud pun amal ibadat kita tak boleh masuk syurga Allah. Tak boleh masuk gitu dalam syurga. Pasal nilai syurga tak boleh beli dengan amal ibadat. Maha syurga Tuhan nak wi kaki. Kena Allah SWT redha baru kita boleh pergi duduk dalam syurga Allah. Nah, nak dapat keredaan Allah buat lagu mana? Duduk seperti mana yang Allah Taala suruh duduk dan tinggal daripada segala-gala gapo yang Allah Taala larang. Tu nak wi Allah Taala redha. Bila Allah redha tak kena rusing. Bila Allah wi wah redha ya suti kepada sesiapa sekalipun, maka seorang tu akan boleh duduk walaupun dia tak ada amal ibadat sekalipun. Seperti mana kisah seorang tina pelancur, seorang tina jual tubuh. Jamai dulu ni. Tak ada dah nak cari orang tina mana-mana yang perangai uduh tara orang tina ni. Tak ada dah yang tak boleh kira perangai uduh seperti mana orang tina pelancur, orang tina jual tubuh seorang ni. Dia duduk ni bukan sekadar diri dak perangai uduh tapi perbuatan keji. Keji lagu mana? Satu, dia jual tubuh dia. Yang kedua, dia minum arak. Yang ketiga, dia curi. Yang keempat, segala pekerjaan hak maksiat buat berlaku. Sehingga siapa bukan sekadar melekat, bukan sekadar siapa-siapa dak. Bukan manusia di dalam yang tak beriman sekali pun benci dengan perbuatan dia. Bukan Allah tak kena tapi nak royak kata semua orang yang tak beriman dengan Allah, orang kafir orang mana pun tengok pekerjaan dia jadi musnah, jadi binasa orang lain ni. Jadi tak kena. Akhir-akhirnya dengan
perbuatan dia, dengan maksiat yang dia buat, Allah bui kepada dia nyakit tu jadi nyakit dalam tubuh badan dia. Jadi nyakit dalam tubuh badan dia. Nyakit dalam tubuh badan dia lagu mana? Iaitu ia jadi nyakit nepuh. Jadi nyakit yang peseng gapo? Tubik air gapo? Jadi nyakit sute tubuh nasbah sebab dia main orang ramai. Dia duk jual tubuh dia gapo sana itu jadi timun nyakit. Yo timun nyakit daripada laki-laki ning dan yo timun nyakit daripada laki-laki tu. Sebab tu tubuh badan dia sana itu penuh dengan penyakit-penyakit yang jadi sebab bagi dia ni tubuh badan dia ni jadi busuk. Dek. Apabila busuk sana itu sute kapung sana itu pakak beci ke yo. Hok perangai tu beci lama dah ning busuk nak pula dah. Apabila busuk ni, maka orang pakak elok, pakak ambak tak sebi duduk dalam kapung. Maka dia keluar daripada kapung tersebut. Apabila dia keluar daripada kapung tersebut, dia jalan-jalan kepada pasir. Maka apabila dia sapa di tengah-tengah pada pasir dengan hausnya, dengan panahnya, saat itu sapa, dia pun dah go air. Cari air di dalam pada pasir, di mana ada lagu ko, di mana ada ada sungai ko, ada gapo. Makan minum jadi tua saat itu hilang dah go, maka didapati apabila ia pergi sampai di satu tempat, ia nampak adalah lagu kecil duduk di tengah-tengah pada pasir. Maka apabila ia nampak gitu, ia pun dengan sebab laparnya saat ni, ia pun ambil lah tangan di sana tu kau air memang makan. Boyo kau air memang makan saat ni. You tengok pula tepi-tepi dia saat itu ada seekor anjing yang duduk jilat tanah. Dia pun peher daripada anjing tersebut ni. Dia peher kata anjing ni lapar air sepuluh dengan dia juga. Anjing ni dah gak air sepuluh dengan dia juga. Maka apabila lah dia saat itu nampak anjing saat ni lapar air, maka dia pun pecahlah kasut dia. Apabila dia pecah kasut dia saat itu, dia pun cebok air di dalam lagu tersebut. Sebab anjing makan. Anjing minum. Apabila anjing tu minum saat ni, dengan kekuatannya tubuh dia saat ni, dengan dahsyatnya penyakit-penyakit dia saat ni, maka wakwi jadi perempuan tersebut saat ni mati di situ. Sebab dia dahsyat dah. Tapi apabila mati saat ni, sesuainya kalau fikir di akal kita, nakak lah ya. Sebab duduk tak jengwak kebajikan. Tak jengwak kebaikan. Duduk pasang orang pun marah, natek pun marah. Duduk pasang tu. Tapi bila didapati berita atau orang kampung tu mimpi lepas daripada dia mati, didapati perempuan tersebut duduk dalam syurga Allah SWT. Maka apabila jadi lagu tu, maka orang pakak seke. Bapa tinoning boleh masuk pergi duduk dalam syurga Allah. Bapa orang tinoning boleh masuk pergi duduk dalam syurga Allah. Sedangkan dia ketika hidup di atas dunia dulu, dia duduk tak tahu gapo. Ketika dia hidup di atas dunia dulu, dia hidup secara wak maksiat. Biasa duduk wak benda yang Allah SWT marah semua selehing dengan agama dia buat belaka. Tapi akhir-akhir dia boleh masuk surga Allah. Bapa? Dengan sebab Allah kata ketika dia bui air kepada anjing, ketika dia cebok air kepada anjing dengan kasut dia sana, penuh di dalam hati dia dengan ikhlas, tak ada nak nunjuk kau orang kabut pasal ketika tu dia dengan anjing dia. No ayat kata Allah kena satu ibadat tu ya. Buat we jadi boleh kerana Allah, tak kira dah lepas mari dah cemak-cemak mana, Allah Subhanahu Wa Taala bubuh dia dalam syurga Allah. Sabit tu lah. Goyak sama-sama dah. Keredaan Allah ni lah. Hak boleh bawa kita masuk surga Allah. Jangan bangga dengan ibadat banyak. Jangan bangga dengan kita buat ibadat semua. Jangan bangga dengan kita bangun tahajud. Jangan bangga dengan kita berzikrillah. Jangan bangga kita ni buat amal ibadat gotu. Ibadat yang kita sebut-sebutkan di hadapan orang ramai. Tu nak jadi ujub dan tu nak jadi takabur. Dah sabit tu. Nak ayat kata untuk nak rayakan hati kita, untuk nak gapo? Orang panggil kata untuk nak gaya hati kita, untuk nak jaga hati kita daripada perangai atau nyakit-nyakit daripada
kebiasaan itu, maka kita tahulah, kita kena tahu bahwasanya amal ibadat tak dapat boleh bawa kita masuk surga Allah, tapi yang boleh bawa kita masuk surga Allah iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu duduk sini perlu kita saat itu berdoa kepada Allah, minta we Allah redha ke kita. Dan kita buat benar waktu Tuhan suruh dah ni, we Allah redha lah ke kita dah. Sebab itu apabila kita duduk sini tawajuhlah. Dan beberapa lagi kisah daripada kisah yang beramal ibadat banyak tapi tak boleh masuk surga banyak. Dan hari ini kita nak sambung daripada pengajian kita fardu ain, iaitu ilmu basic. Orang panggil ilmu yang muslimi muslimah kena tahu. Muslimi muslimah kena tahu. Hari ini kita dak tafsir makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ni adalah kalimatus syahadah, kalimah yang kita sanggup, kalimah yang kita naik saksi bahwasanya kita ni nak bertuhan dengan Allah Taala. Kita tak ada nak bertuhan dengan muka lain. Kita tahu hati kita ni dan etikad kita ni, pegangnya kita ni kepada Allah. Kalau orang sia nak masuk Nayu, maka dia kena ngucap dengan dua kalimat syahadah naik saksi bahwasanya dia tu keluar daripada agama dulu supaya nak masuk agama baru. Keluar daripada pegangnya dulu kepada pegangnya yang baru. Sebab itu kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimat syahadah, kalimah naik saksi. Bermakna kalau percaya ke Allah tahu-tahu mana sekalipun, tapi kalau tak naik saksi, jadi ke tak jadi, tak jadi. Sebab itu kita kena reti makna la ilaha illallah yang kita tahu tu satu makna saja. Iaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah illallah malaikat Allah. Itu hak kita tahu. Tapi sebenarnya makna la ilaha illallah yang kita duduk sebut hari-hari tu, kita kena etikad percaya dalam hati kita. Ingat dalam hati kita, ketika kita kata la ilaha illallah ni boleh becek tubik makna 13. Kalau kita pegang 13 makna ni, kalau kita percaya dengan 13 makna ni, tiap-tiap kali kita sebut la ilaha illallah, hati kita mari semua 13 makna ni, kita nescaya kita tak akan jadi lala daripada agama dan kita tak akan jadi wak maksiat daripada agama. Kita takut. Kalau kita percaya semua ni 13 makna ni. Lala ni kita ada tafsir di makna yang ke-7. Makna yang ke-ni, makna yang ke-7. Makna yang ke-ni makna kita ngaji dah 5 makna. Hari ni makna yang ke-ni. La ilaha illallah ni boleh tafsir makna tubik dengan kata tiada Tuhan yang menghidup. Tiada Tuhan yang menghidupkan illallah malaikat Allah. Kita kena wirti, kena pegang dalam hati kita kata bahawasanya tak ada sesuatu pun yang hidup kecuali Allah yang hidup. Kita hidup, Allah hidup. Anak kita hidup, Allah hidup. Semua pekerjaan, semua perbuatan atau semua kau yang hidup, tak ada siapa boleh hidup illallah kecuali Allah. Tak ada siapa dia hidup boleh illallah malaikat Allah. Dan makna yang ke-7 pula iaitu la ilaha illallah boleh tafsir makna tubik la ilaha illallah yang mati illallah malaikat Allah. Tak ada Tuhan yang mati, dapat mati satu-satu perkara illallah malaikat Allah. Kalau kita pergi lagu ni sungguh kita tak akan marah kepada siapa-siapa. Kita kalau sungguh hati kita tak akan robah, hati kita tak akan kenaling, hati kita tak akan jadi penuh dengan ketakutan sebab kita tahu mati-mati pekerjaan Allah. Anak kita mati sebab kena tepuh ke orang, kita tak gaduh nak marah ke orang pasal kita tahu tu ajal. Pasal kita tahu katalah 10 kali tepuh pun dia tak mati. Kalau Allah mati, kalau Allah suruh mati, kalau siapa ajar dia gano-gano pun, walaupun tak kena tepuh ke kereta, duduk tidur pun mati. Sepak upuk pun mati. Jatuh moral pun mati, jatuh korel pun mati. Kalau Tuhan nak mati, dia siapa ajar.
Tak tubik gimana, tak naik motor, tak gapo duduk, dumuh tah lembek je. Dia siapa ajal mati patulah. Sebab gapo? Sebab tu matikan. Tuhan hidup, Tuhan lah mati. Jangan kita biji sabak. Jangan kita duduk buat jadi biji sabak ni gapo? Orang panggil babak dalam masa mati. Dek, anak kita mati. Kalau anakku tak pergi, kalau aku royakkan anak aku tak sewigi, kalau anakku tak pergi, anakku tak mati lagi lah. Ni, biji sabak ni. Bapa kita jadi lagu tu, bapa kita kecek lagu tu, bapa kita fikir lagu tu. Pasal kita tak tahu, pasal kita tak fikir bahawasanya Allah nu yang mati, bukan kita. Boleh galep. Dia siapa mati, tak ada siapa dia boleh kat. Gerah pun sepatutlah. Gerah ni tak mati dah gerah. Gerah pun sepatutlah. Dia nak gerah, dia jadilah. Dia jadi. Hak kada duduk naik motor hak ning lek-lek dah ni. Jadi tukar buat kena. Nah. Hak wasa tak segi dah, tak ada nak pergi dah kan. Paksa kena pergi. Ni gerah orang panggil. Gerah bersumpah daripada Allah. Nah, tak ada siapa dia boleh galeh. Deh. Sebab tu kita kena percaya bahawasanya mati-mati ni Allah yang bui mati kepada kita. Sebab tu ketika kita ngucap tu, bui mari dalam hati kita la ilaha illallah, tiada Tuhan yang mematikan illallah kecuali Allah. Tak ada siapa dia boleh matikan satu-satu perkara yang hidup, malaikat Allah yang boleh hidup. Makna la ilaha illallah yang kelapai pula. Makna la ilaha illallah yang kelapai ni, tiada Tuhan yang menjadikan. Tak ada Tuhan yang jadikan. Satu-satu perkara ni. Yang jadi kita nampak go tu ada, go ni ada. Kena ada orang jadi. Nampak pun pau. Kena ada orang jadi pun pau. Nampak pun go tu go ni semua. Kena ada orang jadi pun go tu go ni. Sebab tu, tiada Tuhan yang menjadi perkara, tiada Tuhan yang menjadikan makhluk ni semua ni illallah, malaikat Allah. Ni makna la ilaha illallah yang kelapai. Semua benda dijadikan makhluk ni. Kalau sebut makhluk, ipung semua deh. Bagi hak kena buat semua tu orang panggil makhluk. Kita makhluk dak? Makhluk. Pun kayu makhluk dak? Makhluk. Binatang makhluk dak? Makhluk. Semua hak kena buat orang panggil makhluk belaka. Tanah, langit, bumi, malaikat, semua makhluk. Tuhan sebab dia jong jadi. Lain daripada dia, kena jadi belaka. Hak kena jadi itulah orang panggil makhluk. Sebab tu, semua makhluk saat ni tu, yang kita nampak benda yang dijadikan. Semua benda yang dijadikan ni, siapa yang jadi? Allah yang jadi. Allah yang jadi. Sebab tu kita kena percayalah bahawasanya Allah yang menjadikan. Yang kesembilan makna la yang kesembilan pula. Makna la ilaha illallah yang kesembilan ni iaitu tiada Tuhan yang memilik sekalian alening malaikat Allah. Tuhan orang jo milik sekalian makhluk. Sekalian ale ni. Allah semua wa kita nampak, dunia semua wa kita nampak. Siapa si jong milik hak sungguh? Si jong milik hak sungguh Allah. Anggota kita, tangan kita, akal kita, fikiran kita, mulut kita, mata kita, anggota kita semua. Kita milik. Hak kita. Kalau aku nak gerak, aku boleh gerak. Kalau aku nak gimana, aku boleh pergi. Kalau aku nak buat apa, aku boleh buat. Pasal aku milik. Sebenarnya Allah yang memilikkan. Tuhan milik. Segala-gala gapo dalam alam ni semua Allah milik. Termasuk kita juga. Allah milik. Bermakna dia Allah milik, Allah nak bui bila pun boleh. Allah nak tarik ambil bila pun boleh. Tuhan tarik bila pun boleh. Tuhan nak tarik selalu pun boleh. Tuhan nak tarik sikit-sikit pun boleh. Atau Tuhan tak boleh. Sebab tu semua ni milik bagi Allah. Si je milik yang boleh tariknya. Orang tak milik tak boleh tarik. Sebab tu kita duk pakai anggota kita ni. Kita duk guna anggota kita. Kita rasa kita ni gagah. Kita rasa kita ni gok lagi. Kita rasa gok tu gok ni. Kita rasa lagi ni.
Kita angin-angin panjang kita. Nanti aku mau 80 aku nak pergi Mekah, nanti aku mau 90 aku nak pergi wak gotu, aku nak pergi wak goni nak semaya tak berhenti. Kita angin-angin panjang pasal kita berasa kita sehat. Kita angin-angin panjang pasal kita diboleh buat. Sebenarnya ketika tu kalau Allah nak tarik semalam pun boleh lalu dah. Kadang-kadang orang semua anggota takdir boleh bergerak tapi malam tu tak boleh bergerak suatu tubuh badan. Pelan anak. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata dia Allah milik, Allah nak tarik bila pun boleh. Dia Allah nak tarik bila-bila pun boleh. Sebab itulah kita kena percaya, kita kena megang dalam hati kita bahawasanya tiada Tuhan yang memilih sekalian alam ni malaikat Allah. Allah ya jumili deh. Allah ya jumili segala-gala. Kuasa belaka bagi Allah. Allah nak tarik, Allah nak bui, Allah nak hidup, Allah nak mati, semua milik Allah. Deh, semua milik Allah. Yang ke-10 pula, deh. Yang ke-10 pula. Yang ke-10 ni tiada Tuhan yang tiada Tuhan. Makna la ilaha illallah yang ke-10 pula ni. Tiada Tuhan yang memberi muliakan illallah malaikat Allah. Tak ada siapa dia boleh bui kemuliaan kepada seorang orang. Illallah malaikat Allah. Kita mulia bukan buat orang sanjung, kita mulia bukan buat orang puji-puja kita, tapi yang mulia tu Allah yang boleh bui kemuliaan. Tengok Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah yang jadi pesuruh bagi Allah yang Allah hantar mari ke alam dunia ni. Di hal keadaan kalau tengok dengan mata zahir kehina Bapa hina? Mati ayah semenjak daripada 2 bulan dalam kandungan ibu sehingga diri tak kenal. Dan apabila diri umur 9 tahun mak pula mati. Dan apabila diri umur 8 tahun tok pula mati. Duduk dalam hal keadaan yatim piatu ketika masa kecil. Masa kecil tu yatim piatu. Orang tak ada emak pok ni. Hina. Tak ada tempat nak mengadu. Tak ada tempat nak kecek kira. Tak ada tempat orang nak bela kita. Tak ada. Ini kena serta Nabi kita hidup dalam keluarga yang sesak. Ni kena Nah, jadi orang nampak tengok mata zahir tu kena Tapi dia Allah nak mulia. Walaupun sute dunia ni orang hina. Tapi kalau Allah nak mulia, ya mulia. Tengok Nabi kita kemuliaan. Nabi ni mulia. Nabi ni orang sanjung gitu gini. Dulu orang pakai hina. Sute negeri Mekah siapa Nabi tak boleh duduk kapung. Kena jai dia duduk di negeri Madinah. Kenapa? Karena kehinaan. Karena orang pakai hina. Tapi dia Allah mulia. Tentu tetap. Siapa learning orang duk sebut-sebut nama. Orang tak lupa peribadi atau orang tak lupa gapo hak ia buat masa dulu. Ya sebar, ya dakwah, ya usaha gitu gini. Nah, sebab itu kalau kita dengar kisah Nabi kita, beberapa pekerjaan yang Allah SWT ujikan Nabi kita. Semenjak daripada Nabi kita pergi di Taif, semenjak daripada Nabi kita susah dalam masa bining dia darah dia mati sekaligus. Khadijah dengan Abu Talib mati sekaligus. Tikah di antara dua orang saat itu beberapa hari saja. Susah Nabi kita nak dakwah di dalam negeri Mekah pasal orang nak bela Nabi tak ada. Bining yang kaya raya pun mati dah. Pak dara yang debel pun mati dah. Dulu tak apa, orang tak berani buat gapo Nabi kita. Dulu tak apa, orang tak berani nak ngenak Nabi kita pasal Nabi kita dara yang nanti bela. Dan Nabi ada bining yang nanti duk sakpo orang panggil nanti duduk tolong. Tak ada gapo royak. Nak gapo royak sehingga siapa ke semua harta dia gerbe untuk agama ni Khadijah. Tapi kemudian Allah ujikan. Nak tahu kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tahu sabar Nabi ni cemok mana. Dengan Allah matikan kedua-dua orang yang dicintai, pak dara yang sebagai jadi supaya ngepok dah kerana duduk semenjak daripada haluh-haluh lagi. Dan isteri yang dicintai yang ada seorang tu ya ketika Rasulullah duduk dengan Khadijah. Mati sekaligus. Rasulullah sabar. Bukan sabar dengan kematian saja, tapi sabar dengan kepayahan dalam nak dakwahkan agama. Sabar dalam hal keadaan
nak dakwah agama susah. Kerana orang belah tak ada dah ni. Tu Nabi jalan tumbuh fikirnya, jalan lah Nabi jadi anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi di negeri Taif. Pasal dalam negeri Taif tu adalah satu kumpulan, satu baka, satu puak, satu conpau yang dikatakan conpau yang besar, conpau yang debe. Nama Bani Sakif. Dek, Bani Sakif ni kalau yang masuk lek pia-pia, kalau ia percaya kepada pia-pia, dia tu tak akan kena nyanyi kepada seorang, kepada siapa-siapa dia. Kenapa? Kerana Bani Sakif orang ramai, tak ada siapa dia berani nak pergi, nak kata, nak buat ngenak kepada orang Bani Sakif. Sebab itu Nabi kata kalau Bani Sakif masuk lek Nabi, bermakna kalau Bani Sakif dapat hidayah daripada Allah, percaya dengan apa yang Nabi kita bawa, maka Bani Sakif ni kalau dia terima, maka senil Nabi. Walau Khadijah tak ada, walau Abu Talib mati, maka senil lagi Nabi dalam sebab dakwah. Kerana ada Bani Sakif nanti belau. Sebab itu jalanlah Nabi negeri Mekah dengan Taif. Jauh. Maka Nabi jalan lagi kepada negeri Taif. Beberapa hari baru temu negeri Taif. Negeri Taif ni adalah negeri yang duduk celah-celah bukit. Duduk celah-celah bukit. Dia serupa Mekah juga bandingnya. Sebabnya tepi-tepi negeri Taif tu bukit saja. Bukit saja. Sebab itu apabila pergi sampai di negeri Taif, maka Nabi masuk negeri Taif, didapati bahawasanya ketika Nabi masuk pergi di negeri Taif, Nabi mula masuk pergi jumpa dengan pembesar-pembesar di dalam negeri Taif. Nabi mula masuk pergi jumpa dengan orang besar-besar. Seperti mana kalau masuk dalam kampung kita, pergi rumah Tok Nebe dulu. Pergi rumah Tok Mene dulu. Pergi rumah orang hak jadi pemimpin-pemimpin dulu. Maka Nabi SAW pun pergilah di rumah pemimpin-pemimpin dulu. Pergi rumah pembesar-pembesar dulu. Di dalam tempat hak duduk orang pembesar-pembesar saat ni ada 3 orang pembesar. Yang apabila kalulah pembesar ni dapat hidayah. Bermakna orang ni terima Nabi. Bermakna sultan negeri Taif terima Nabi. Kalau 3 orang ni kena ke Nabi, bermakna orang di dalam Bani Sakif semua kena ke Nabi. Sebab itu Nabi tuju pergi kepada orang besar-besar dulu. Tapi semua keusahaan Nabi, semua barang yang Nabi anggap-anggap gagal. Gagal di sini tak jadi. Kenapa? Kerana Abu Jahal, orang yang menetai dengan Nabi SAW, dia tahu dah kata Muhammad, dia tak ada jalan lain dah kecuali dia kena pergi cari Bani Sakif. Dia macu kuda pergi dulu daripada Nabi pergi. Dia pergi royak kepada puak ketua Bani Sakif kata, Nabi ni orang ngenak di dalam negeri Mekah. Nabi ni orang munuh orang dalam negeri Mekah. Pecah belah habis di antara bini dengan tok laki dengan sebab dia. Pecah habis di antara mak dengan anak, pak dengan anak dengan sebab bawa agama yang baru, pelisuh agama tok nenek dulu, sehingga timbul rasa nak marah Bani Sakif terhadap Rasulullah. Ketika Rasulullah tempat duduk bagi ketua-ketua Bani Sakif saning, maka didapati bahawasanya Bani Sakif tak bui muka. Ketua-ketua Bani Sakif tak bui muka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ada dah wasa iri, kerana ada dah wasa nak marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tetap dakwah. Goyaklah bahawasanya gini-gini Allah lantikkan dia jadi sebagai Rasul untuk mengoyak kepada orang di atas muka bumi ni supaya tak sewi jadi sesak. Supaya nak duduk dalam hal keadaan yang baik dan duduk dalam dapat kejayaan dunia dan dapat kejayaan akhirat. Akhirat ada gini-gini kita kena percaya kepada Allah. Berala gapo semua kita kena tahu belaka bahawasanya bagai tu plesu saja Nabi duk royak kepada ketua Bani Sakif. Maka ketua Bani Sakif seorang tu pun kata capok dengan perkataan-perkataan yang Nabi dakwah. Dia kata kepada ketua Bani Sakif kata kepada Nabi, sungguhkah Allah pilih mung jadi seorang Nabi? Bapa yang Allah boleh pilih mung di dalam orang duduk kandung di dalam kelangan orang dalam negeri Mekah tu ramai yang sepatutnya jadi Nabi. Bapa Allah pilih mung sehina-hina manusia jadi Nabi. Bapa Allah pilih mung seorang anak yatim jadi Nabi. Bapa Allah tak pilih orang yang kaya raya. Bapa Allah tak pilih orang
yang gapa juta di dalam negeri Mekah. Bapa Allah tak pilih pemimpin-pemimpin yang besar-besar di dalam negeri Mekah. Bapa Allah pergi pilih budakmu. Bapa Allah pergi pilih budak seperti mu, dan bapa Allah pergi pilih orang yang hina. Ni tilikan manusia. Nah, kalau nak jadi pembesar, kena ada orang jadi orang lebih. Kena jadi orang yang debel. Kena jadi orang yang kaya. Kena jadi orang gitu. Ni fikiran manusia. Tapi Allah, ya kira kan? Kira orang yang sesuai nak jadi. Tak ada terletak pada kekayaan, tak terletak pada gapo-gapo. Kira kata Allah mulia, maka dia boleh jadi. Nah, kalau Tuhan pilih mung sehabis-habis bodoh lah Tuhan ni. Ya kata, kerana hidup pilih orang yang sehina-hina seperti mu. Nah, ni Bani Sakif. Orang tak ada ilmu. Orang kecek dengan nafsu. Orang kecek dengan nak marah. Maka Rasulullah SAW gagal. Bermakna tak jadi. Dalam masa pergi dakwah saat itu tak jadi. Apabila tak dapat kejayaan, maka Nabi SAW pun ia pun duk kecek lah dengan Zaid bin Harisah, anak angkat ia yang jalan kali ngayogi di Taif. Ia kata kepada Zaid bin Harisah, "Hai Zaid bin Harisah, kita nak kelik lalu tak boleh. Kita mari dah jauh-jauh dah berjalan kaki. Kita ni sengok nak sampai sini berapa lama nak boleh kau sapa. Kita mari dah, kita tak boleh pengikut sore abuk ni, tak boleh kelik lagi. Kita duduklah sini dulu. Walaupun pembesar-pembesar dia tak saya menerima agama kita, walaupun pembesar-pembesar dia tak saya menerima ajaran dari kita lah, kita terlagi cari orang jadi rakyat-rakyat dia pula." Itulah Nabi mula. Setak situ tak kelik lagi, Nabi pergi ketuk pintu rumah sore-sore. Mula setak ketuk pintu rumah yang ning, ketuk pintu rumah ya tu, giroyak ko ya tu, giroyak ko yang ning, suruh percaya dengan agama Allah SWT, dakwah dengan agama Islam, dakwah dengan kebenaran. Semua saat itu Nabi pergi ketuk pintu rumah sore-sore. Tetapi semua tu dikatuk pintu tak sekenabu. Nabi bukan duduk serta-serta. Ni nak kesabaran Nabi. Kalau kita gagal, kita kelik di hari mula-mula gitu. Tak ada duduk apa, kita kenal kan kita. Tapi Nabi tak. Kacau duduk juga. Hari ni tak boleh, esok berkali boleh. Ni pegangnya Nabi. Hari ni tak dapat, esok pasti dapat. Ni. Maka apabila jadi lagu tu, maka Rasulullah SAW pun mula ketuk pintu. Duk ketuk pintu lagu tu sehingga cukup genap 1 bulan 30 hari. Duduk di negeri Taif. Hal kadang orang tak seterima Nabi kita, boleh duduk 30 hari. Duduk situ, duduk dengan apa? Duduk dengan kehinaan lah. Nah, semua orang tak kena makan. Nah. Sebab tu apabila dia saat itu pergi duduk di negeri Taif 30 hari, demo tak saya terima, bermakna tak ada dapat pengikut seorang abuk. Maka Nabi pun ngaku dah lah. Nah, royak ke Zaid bin Harisah, kita ni gagal dah ni. Ginilah. Pelik lah. Pasal gana-gana pun demo tak saya terima dah. Kalau demo nak terima, demo terima dah. Pasal kita duduk sini sebulan dah. 30 hari dah. Bermakna kalau lama lebih daripada ni pun demo tak terima dah. Dan habis dah rumah-rumah yang kita masuk ke pintu, tak ada kecuali satu rumah pun yang kita tak masuk pergi. Bermakna semua ni tak sah ke kita dah. Gilah kita keliklah Zaid bin Harisah. Maka sepakatilah Zaid bin Harisah dengan Rasulullah nak balik ke negeri Mekah. Maka Nabi ni cita-cita dia tak ada gapo. Cita nak mari tupai sahabat di Mekah ni pun susah dah. Nak mari tupai buat demo, buat demo ramah. Tapi didapati tak leh. Demo tak sewi tupai. Demo tak kena sebetullah dengan sebab asut teh daripada Abu Jahal sebelum daripada Nabi nak sapa. Maka apabila lah Rasulullah SAW bicara dengan Zaid bin Harisah kata nak kelik, maka mula setak jalanlah Zaid bin Harisah dengan Rasulullah untuk nak keluar daripada negeri Taif. Tetapi dengan beritanya yang banyak siapa kepada ahli kampung negeri Taif, maka didapati dia tak lepas Nabi tubik dengan main-main. Dia tak lepas Nabi tubik dengan selamat. Sehingga dia panggil pemuda-pemuda, orang debel-debel, orang besar-besar, orang muda-muda, jatuh-jatuh sani 20 orang mari duduk baris bersama. Dan ketua-ketua dia royak kata, "Muhammad, kalau mu nak tubik daripada negeri Taif ni boleh, tapi syarat mu kena lalu kok pemuda-pemuda tu. Kalau mu
Bermakna kalau mu boleh sabar, boleh dengan kesakitan mu, boleh tubik daripada pintu gerbang, maka mu boleh pergi. Tapi kalau mu tak boleh sabar, tak boleh dengan kesakitan, maka mu mati sinilah. Nabi fikir tak boleh nak tubik pintu duduk situ. Belum daripada pintu ada 20 orang pemuda yang nak nanti tek katok baling apa? Yang nanti nak tek katok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia royak kepada Zaid bin Harisah. Dia kata Zaid bin Harisah, kita pasti kita kena lalu. Pasal kita nak tubik daripada sini. Lalu kok pemuda-pemuda 20 orang sana. Kita kena lalu. Maka apabila lah dia royak lagu tu, Zaid bin Harisah pun sanggup nak lalu, Nabi pun sanggup nak lalu. Mula Nabi jalan saning, beriuh sorok ke Nabi. Sorok dengan kehinaan, sorok dengan nak malukan Nabi, sorok dengan nak buat jadi Nabi tu berasa hinakan diri. Dengan jatet, tino, muda, tua, semua pakak naik, mari duduk di atas humuh, duduk di atas sutuh humuh lah. Rasulullah nak malu Rasulullah sani pakak duk sorok sorok ke Nabi. Nabi pun setaklah jalan di kalengnya orang duk tengah-tengah sorok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi jalan sani siapa dia pemuda yang pertama. Orang yang duduk le atas atau orang yang tak jadi pemuda yang duduk baris untuk nak kata Nabi pun demo bukan duduk saja-saja. Demo ambil batu, demo ambil tahi uta, air kecing uta, tulai uta kering. Ambil mari pasir apa sekalipun. Demo nanti pakak pekong Nabi kena pekong suatu pekong go tu hok ning pekong go ning situ tu Nabi tak boleh dah. Maka Nabi pun mulalah setak jalan masuk dikena pada laki-laki pemuda yang pertama di pala baris, maka Nabi kena sepak siapa Nabi guling bating. Zaid bin Harisah pun kena sepak guling bating. Tapi Nabi tetap bangun lagi jalan masuk gi kepada pemuda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa keluar darah ke mulut Nabi, siapa keluar darah ke kepala Nabi. Dan oleh atas ni pun pakak duk pekong Nabi dengan ketuga ni siapa ke batu yang dapat pekong daripada orang-orang hok duk pakak pekong Nabi tu luka kaki Nabi, luka kepala Zaid bin Harisah. Siapa berdarah sutai tubuh badan, berlomo dengan darah, baju Nabi jadi merah, kasut Nabi jadi merah dengan sebab apa? Dengan sebab kena pekong, kena pekong. Tapi Nabi pun royak ke Allah dalam masa dia kesusahan. Dia duk kena katak saat ni. Nak jalan tak boleh. Nak bangun tak boleh. Bapa orang duk pekong banyak telajak saat ni. Siapa kau kena taruh dulu. Kena katuk dulu pala ni. Kalau tak katuk pala, batu hok turun mari kok tu kuning. Hok kena pekong mari kok tu kuning tu. Akan kena pala jadi kau kuat. Nabi pun duduk. Nyatok duduk. Orang panggil kata tinggung. Duduk tengok tu gak ambil tangan ni katuk tah pala demo pakai duk pekong Nabi. Duduk katuk pala duduk save diri, duduk jaga diri takut kena daripada batu-batu daripada mereka-mereka yang duk pekong Nabi sani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun royak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kata tak boleh mati lagi ya Allah sini. Tak sempurna lagi dakwah ya Allah. Tak kembali lagi Islam ya Allah. Itulah Nabi kata juga bangun daripada situ. Siapa kau Nabi saat ni ngakok nak tubik daripada pintu gerbang negeri Taif. Nabi saat ni keluar daripada negeri Taif saat ni dengan keselamatan. Allah jaga Nabi kita. Allah keselamatan Nabi kita halkan kena jijak kena tag kepada 20 orang pemuda saat ni. Nabi kita selamat tubik juga, boleh heret, boleh ngesak juga tubik daripada pintu gerbang Taif. Jalanlah Zaid bin Harisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesakitan yang demo katok teh saat itu. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti rehat dulu di satu bawah pongkai. Ketika tu Nabi tak tahu, tapi malaikat nak marah. Malaikat nak murih. Nak murih lagu mana? Malaikat mari cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak apa? Murayak Muhammad.
Semua hak ya buat kepada mung saning Muhammad, Allah nampak, aku nampak, semua malaikat-malaikat lain nampak. Tunggu dah, malaikat yang jaga gunung, ya lek tu, lek ni muga Taif duduk tengah-tengah gunung, maka malaikat yang jaga gunung sebelah kanan dan sebelah kiri duduk tunggu siap dah. Wi muga ayat kata, "Ho ya, demo nak kacuh lalu dah. Bukit belah mati habis segala penduduk-penduduk dalam negeri Taif orang hina kepada Musa ni." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, biarlah. Dah. Walaupun dia saning terima dengan aku, tak terima ajaranku, tak terima dakwahku pada hari ini, insya-Allah anak-anak cucu dia masa depan pun tak tahu juga, dia akan beriman dengan aku dan dia akan dapat hidayah. Tu Nabi kita angin lagi dengan anak cucu demo ni. Dan anak cucu demo ni Nabi angin lagi. Sebab tu Nabi ni orang katak dia, orang wi azab kepada dia, orang wi kehinaan kepada dia, dia balas dengan doa. Dia mau wi kaki, kita balas dengan kaki dak. Dia mau wi tangan, kita balas dengan tangan. Tapi Nabi, dia mau wi azab, dia mau wi kesakitan, balas dengan doa, balas dengan hidayah. Minta dengan Allah, builah hidayah kepada puak dia tu. Dengan keberkatan doa Nabi pada hari itu, kata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika dia berdoa ketika dia kesakitan tu, maka sekarang lalu ni di negeri Taif semua Islam. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hina di sisi mata, tapi dia Allah nak mulia, ya mulia. Sebab tu kita kena fikir, ketika kita ngucap la ilaha illallah, kita kena mari dalam hati kita iktikad, pegangnya bahwasanya tiada Tuhan yang memberi ya Allah. Orang wi mulia, zat yang boleh wi kemuliaan kepada seorang orang ni Allah. Demo nak hina kita sutai kapung, biarlah asalkan Allah mulia kita. Demo nak murih marah ke kita sutai kapung, biarlah demo nak kejek ke kita sutai kapung, asalkan kita duduk dalam hal keadaan buat turut apa yang Allah suruh. Nah, orang kejek hak kita, orang nak kata ke kita duduk pesan tak tahu gapo atau kita duduk pesan tak serupa dengan manusia zaman misalnya kata. Sehingga siapa orang hina kepada kita, biarlah siapa-siapa nak hina kepada kita sekalipun, asalkan Allah tak hina kepada kita. Biarlah kita nak susah tahu mana sekalipun, asalkan kita dah duduk dalam agama, Allah muliakan kita. Yang kita kena fikir Allah, bukan manusia. Nah, kita ni rusing takut orang kata gitu, takut orang kata gini. Hak Allah belah. Nah, tak boleh ni dengan agama lagu ni. Tak boleh pun aku tak gamak. Ni lagi pada kita fikir ke Allah. Sebab tu kita kena percaya bahwasanya tak ada siapa-siapa boleh wi kemuliaan kepada kita illallah, malaikat Allah. Sebab tu kalau kita ngucap ni kena waktu beklah makna ni. Nah. Yang ke-10, yang ke-11, nah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang memberi hina. Bermakna termasuk juga dengan makna la ilaha illallah, kita kena pegang dalam hati dan kita kena ingat masa ketika la ilaha illallah, tiada Tuhan yang memberi hina illallah, malaikat Allah. Tak ada siapa dia boleh hinakan kita di atas tanah, tak ada siapa dia boleh buat hinakan kita illallah, malaikat Allah. Marilah gajah rimah sekalipun tak boleh hina kepada seorang orang kecuali Allah. Kalau Allah nak hina, tak nanti kalah mana. Walaupun semua orang mulia, tapi hina di sisi Allah. Tengok Namrud. Namrud adalah raja besar zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud ni raja besar. Namrud ni termasuk dalam 4 orang raja. Bukan memerintah negeri dah. Memerintah dunia bermakna sutai dunia ni dia lah jadi rajanya. Dia jadi pemilik. Nah, sebab itu Namrud laknatullah ni, Namrud ni seorang raja besar yang semua orang pakat sanjung. Sehingga orang bukan percaya kata dia jadi raja, tapi orang percaya kata dia jadi Tuhan. Dan dia saat itu paksa bagi semua rakyat-rakyat dia kena bertuhan dengan dia. Kena percaya kata dia. Sehingga satu kali dia nak gocoh dengan Tuhan. Sehingga satu kali dia nak balah dengan Tuhan. Nah, dengan Tuhan kita ni. Sebab itu semua orang yang jadi raja, kemuliaan di sisi mata kita sutai dunia ni. Nah,
ada rakyat berapa, ada gapo, ada askar berapa, ada harta berapa, ada kemuliaan penuh dalam dunia. Tapi dia Allah nak hina, kehina dia mati dalam hal keadaan gapo? Nyamuk buta masuk dalam hidung. Nyamuk buta masuk dalam hidung, gi kekoh, gi makan otak dia. Sakit, tak boleh nak duduk, sakit kepala. Orang tak biasa jadi nyakit sekali abuk dalam hidup ni. Sakit kepala tu tak ada arah nak oyak, tak ada arah nak duduk tidur, pun tak boleh bangun, pun tak boleh duduk, pun tak boleh. Tak ada arah nak buat. Aku nak buat ke mana? Ambil kasut, duk pakai di kaki ni, mari katok kepala. Ambil kasut, pakai di kaki, katok. Kepala setah, ilah sakit. Ni jadi raja, hino, kena ambil kasut katok tapal duk pakai mahkota raja sah. Nak royak kata gapo? Wi kita faham bahwasanya tiada Tuhan yang memberi hinokan seorang-orang ni illallah, malaikat Allah. Walaupun sejuta orang, semua orang di atas muka bumi ni mulia kepada dia, tapi kalau Allah hina tetap hina betul. Nah, sebab tu kita jangan megalah dengan manusia. Kita jadi manusia. Orang nak kata ke kita, belah asal ke Allah kena ke kita. Orang nak hina ke kita, belah asal Allah muliakan kita. Nah, kita kena fikir bila Allah hinakan kita, dalam hal keadaan manusia-manusia sanjung kita. Aku ni manusia sanjung, tapi Allah tak kena pekerjaan yang kita buat ni. Misal dia kata, ni kita kena fikir. Nah, kita kena fikir. Itu makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang memberi hinakan. Seorang-orang ni malaikat Allah. Jadi kita hina kau kita sendiri. Ni deh. Ni jangan-jangan lah. Jangan duk hina kau diri sendiri. Walaupun kita hal keadaan manusia sekalipun tetap ada hikmah dalam kita. Allah tak hina lagi kita. Apa kita duk hina diri kita. Dan orang lain kalau hina kau diri kita pun kita tak usah fikir banyak. Kita tak usah fikir panjang. Ada hikmah dalam satu-satu kau yang Allah jadikan. Allah buatkan kepada kita. Yang kedua belah, makna la ilaha illallah yang kedua belah, ada Tuhan yang memberi sakit illallah, malaikat Allah. Tak ada Tuhan mana, tak ada siapa dia yang boleh wi sakitkan seorang-orang ni illallah, malaikat Allah. Tuhan wi sakit. Sakit gigi, Tuhan lah wi sakitnya. Sakit perut, Tuhan wi sakit. Semua kesakitan yang kita hadapi, iaitu Allah yang memberi sakit. Dan apabila kita dapat kesakitan, makna yang ke-13 hari lalu. Tiada illallah kecuali Allah. Dan tak ada Tuhan, tak ada pia-pia sekalipun boleh buat kita sia daripada kesakitan tu illallah, malaikat Allah. Sakit pun Allah beri, sia pun Allah beri. Sakit Allah beri. Sebab tu tak boleh berada. Pia sakit adalah sakit apa dah aku ni sesonyo. Tak jangan. Allah wi sakit. Tiap-tiap kesakitan ada hikmah. Itulah nak orang kata tiap-tiap kali Allah wi sakit ke kita tu, Allah sayang ke kita. Saya lagu mana wi sakit? Saya kena wi duit. Nah, saya kena wi kekayaan. Tu saya. Ikut kita nak gapo boleh belaka tu saya. Tu saya kita. Saya Allah wi kesakitan kepada kita tu jelah Allah saya ke kita. Macam mana Allah saya ke kita dalam masa kita sakit? Sebab ketika kita sakit, Allah nak hapus segala maksiat-maksiat yang kita biasa kerja. Dosa-dosa yang kita biasa ada. Allah sapuh dengan segala Allah. Tak kena astaghfirullahalazim. Allah punglah segala dosa. Tak. Hak kita ingat, hak kita tak ingat, hak ngeleng, hak tak ngeleng, hak jamai dulu mana sekolah dong mana, hak kita biasa buat dosa dengan Allah. Allah hapus ketika kita kesakitan. Sahabat tu sakit kau lama, kau tak ada dosa. Kau lama sakit, kau tak ada dosa. Biar sakitlah. Pada sakit di akhirat ni baik sakit ta dunia ni. Tak akan nak tanggung tu, tak akan nak tanggung ta dunia ni. Kalau kita pergi di akhirat ku dunia we pada sakit masuk neraka ni. Nah. Pada masuk neraka nak sakit cingani lagi tak? Nak sakit jadi makring lagi. Pada kena masuk neraka api panah nyala lulu ambil kita lepak kena jumpa dengan zabaniyah. Muka hak tak biasa senyum kau kali abuk. Oh baik sakit dumo, anak duk gosok, anak duk gapo.
Sabit tu biar kita sakit. Kita duduk dalam hal keadaan kesakit teh. Maka kita syukur ke Allah. Kita kena terima kasih ke Allah. Mujulah Allah wi sakit belum daripada mati. Kau sakit tulah nak ingat tulah nak gapo? Nak berzikrillah. Nak kecek, nak gapo, nak mitok dengan Allah. Pada masa ketika sakit tu lah. Nek, orang kita dah seni dalam hidup tak ingat ke Allah. Tak ingat ke Allah. Kau sakit tu ingat. Nak sesah pun kau sakit lah. Sesahnya. Dulu aku tak sakit lutut. Aku malas semaya. Mari sakit lutut. Maru nak usaha semaya. Susah weh. Sabit tu kesakitan ni boleh tarik beberapa kali. Yang pertama boleh wipala kau kita. Yang kedua boleh hapus dosa kita. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau dekat dengan Allah. Kau dekat dengan Allah. Sabit tu lah kita saat ni tu kena kena banyak-banyak gapo? Ucap syukur apabila kita dapat kesakitan. Kena ucap syukur. Apabila kita dapat kesakitan, kena ucap syukur. Dan tiada Tuhan yang memberi sembuh illallah malaikat Allah. Itu juga. Kita pergi perubat mana-mana sekalipun, kita pergi perubat situ sini sekalipun, kalau Allah tak sia, ya tak sia. Walaupun doktor atau bomoh besar sekalipun, hak soho nama sekalipun, kalau Allah tak sia, ya tak sia. Tapi kalau Allah nak sia, tak pergi cari bomoh pun sia. Nak royak kata semua ni, Allah yang memberi sembuh, Allah yang memberi penyakit. Tuhan penyakit, Tuhan sia. Kita kena percaya ketika kita saat itu dapat kesakitan, barulah kita tu tak, orang panggil kata, kita tak ngapu kok se, kita tak kata kok se, kita tak berado kok se. Ketika kita kesakitan, bahkan kita syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit apa perik mata pemujul lah, tak mati lagi, duk boleh apuh dosa, duk boleh hapung dosa kita ni. Dengan tiada Tuhan yang memberi sakit, dengan tiada Tuhan yang memberi sembuh ni, kita ambil satu kisah daripada kisah Nabi yang kesakitan. Nak rakyat kata nyakit tu daripada Allah, siapa pun daripada Allah, iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah Nabi yang termasyhur dengan nyakit kulit. Suta itu berbadan dia nyakit kulit. Yang kita jadi lelah ni dak. Nyakit kulit dia sehingga siapa tak ada kulit, tak ada isi ke abuk. Makan di gudi habis. Makan di ulak, makan di gapo sote tubuh ni tinggal tule. Tinggal tule. Kenapa? Karena gudi sote tubuh penuh, dia ada sote tubuh badan penuh dengan gudi-gudi. Nabi Ayub alaihissalam asal daripada orang tak biasa jadi butir rata walaupun suti. Dalam hidup dia tak pernah sakit. Tak pernah derita sakit. Tak pernah jadi nyakit. Tak pernah jadi gapo. Demi kau kali? Dok. Semua kau kali? Dok. Tak ada nyakit teh. Orang duduk dalam kesenangan. Tak ada ujian daripada Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ada uji. Kadang-kadang orang tu uji dengan kesakitan, kadang-kadang orang uji dengan kekayaan, kadang-kadang orang uji dengan kota. Tapi Nabi Ayub tak kena uji oleh Allah. Sentiasa beribadat kepada Allah. Rajin semaya sunat, semaya perillah, rajin mengingati kepada Allah, rajin gotu-gotu ni semua yang dia dapat, dia syukur kepada Allah. Seorang Nabi yang jujur kali-kali. Tapi dengan sebab syaitan ni, jadi Nabi Ayub alaihissalam, dia pun kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi merayu kepada Allah. Saya teroyak kepada Allah kata, wahai Allah, Nabi Ayub alaihissalam yang mudah puji-puji kepada dia tu. Yang dia tak biasa buat maksiat kepada mung tu. Tetap-tetaplah dia tak kena buat maksiat kepada mung, dia puji kepada mung, dia syukur apa yang mubui kepada dia, pasal mung tak biasa wi kesusahan kepada dia. Mung tak biasa dia.
mu tak biasa uji kepada dia, mu tak biasa wak dia wasa derita kesusahan. Ya syukur orang lain pun kalau tak kena uji, syukur serupa dengan Nabi Ayub juga. Acu mu wi seksa kepada dia. Acu mu wi uji kepada dia. Aku nak tengok, ya boleh syukur lagi ke tak kamu. Ketika dia dapat derita kesusahan, ketika dia dapat derita kepayahan dalam hidup dia, uji daripada mu tu. Ya tak apa, ya boleh syukur, ya tak kena uji. Uji ke Allah. Amba kena uji. Dia tu yang ni kena uji. Dia tak boleh syukur pasal dia derita dengan kesusahan. Nabi Ayub, dia tak biasa derita dengan kesusahan. Dia boleh pujilah ke Allah. Dia tu hawi ke dia. Aku nak nanti tengok. Kata dia boleh syukur ke tak kamu. Tu Tuhan pun bui lah. Tuhan bui tu Tuhan tahu dah. Kata Nabi Ayub boleh sabar. Tapi Tuhan nak tunjuk. Tu kata, hak mu fikir tu salah, setan. Ayub ni aku lantik dia jadi nabi pasal aku tahu dah perangai, lubuk hati dia lagu mana. Allah pun ujilah Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji Nabi Ayub alaihissalam ni, Allah uji lagu mana? Yang pertama sekali Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Kaya yo ni deh. Ada kebun taman yang orang. Tu kaya dia. Sehari-hari anak kali 500 orang. Orang dalam kampung tu jadi anak kali yang belakang. Data-data kebun taman dia bakar habis 500 orang. Hak duk kerja dengan dia tu jatuh kerja. Tak ada kerja Kebun taman yang jadi harta dia, kebun taman yang jadi gedung bagi duit pitih dia sana ni bakar habis. Kejut bini yang meroyak ungar royak ungar kepada dia, wahai Ayub, wahai Nabi Allah Ayub. Gapa? Kebunmu ni bakar habis 500. Orang jatuh kerja dengan sebab bakar kebun tamamu. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun tak ada berasa gapo-gapo. Tak ada kata kejut, tak ada kata gapo. Dia kata gapo? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari daripada Allah kembali kepada Allah. Allah gapo-gapo, tak ada desing, tak ada nak marah, tak ada gapo. Maka apabila jadi lagu tu, duduk tu lepas daripada tu beberapa hari ya. Lepas daripada kebun taman dia bakar, beberapa hari ya. Selepas daripada tu, maka umuh yang Nabi Ayub duduk umuh besar, bagelo Nabi Ayub alaihissalam saat itu rutuh anak yo 12 orang mati sekaligus. 12 orang anak mati sekaligus. Tino yatim mati habis tak tinggal anak walau seorang mati sekaligus dengan sebab rutuh umur. Nak royak kata, bini dia tu buat kata gegal lah, mari royak kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub tak ada berasa gapo-gapo. Tak ada kejut, kau tak ada gapo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia duduk kebun, dia duduk lain. Dia tak ada duduk tahu umur, tapi umur dia rutuh tu anak. Bini dia pun tetap sekali dengan dia. Dengan lama-kelama harta pun tak ada. Sebab apa? Sebab kebun dia bakar habis. Pun tamat tak tinggal 10 rambut. Orang hak jadi anak kali dia pun hak duk sanjung duk puji kepada dia, mula-mula duk tupai dia saat ni tak boleh tupai dia, pakat hina kepada dia. Dan anak dia yang 12 orang duduk jadi buah mata dia saat ni pun hilang sekaligus. Umur dia pun rutuh. Tak ada tempat duduk, tak ada kediaman, tak ada tempat kediaman, tak ada anak, tak ada kebun, tak ada duit, tak ada apa-apa dah sekarang lalu ni habis licin. Maka duduk dengan lama-kelama tak pada lagi ujian tara tu, Allah uji lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji dengan Nabi Ayub mula jadi butir atau ain necuh di atas tubuh badan. Mula timbul gudih-gudih dia jadi Nabi Ayub alaihissalam. Timbul nyakit kulit penuh, mula setak tangan, gi kut tangan berolek ning sute tubuh badan gi, habis sute tubuh badan jadi nyakit kulit belakang. Jadi nyakit kulit habis, sute tubuh badan lalu dah. Apabila jadi nyakit kulit sute tubuh badan lagu ning, maka semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat.
Jadi saat itu dengan lama kelama bau. Dengan lama kelama jadi kuat. Jadi naco, jadi gapo. Saya ngerti masyhur di dalam kampung tersebut bahwasanya nyakit yang jadi pada Nabi Ayub alaihissalam adalah nyakit yang jakit pada orang. Dan tak ada ubah. Tak jumpa lagi. Terpaksa semua kampung mari di rumah Nabi Ayub alaihissalam. Royak kepada Nabi Ayub, mu tak boleh duduk dalam kampung ni pasal musnah. Binasa, takut orang lain lekat jakit daripada mu belakang, mu kena keluar lagi duduk dalam hutan. Kena ambak lagi. Nah, Nabi Ayub pun tetap sabar. Gilah dengan bini dia, Rahmah pergi duduk kat kaki-kaki bukit. Dia duduk di kaki bukit sana. Bahasa apa di kaki bukit? Apabila dia duduk di kaki bukit tu, duduk situ lah, lama duduk situ. Duduk dengan kesusahan. Hari-hari fikir nak makan gapo susah daripada orang kaya jadi orang sesak. Daripada orang yang ada semua gapo-gapo yang nak gapo ada, nak gapo boleh. Sekarang ada kendi ya. Untuk awak ambil es maya, untuk awak cucu ambil es maya, tak tu ya. Nak makan pergi cari. Jadi susah Nabi Ayub alaihissalam. Dan semakin lagi kuat. Gapo di atas tubuh badan Nabi Ayub alaihissalam. Kuat nyakit dia. Bini dia pun dengan lama kelama duduk cara duduk gapo saat ni bini dia pun kata ke Nabi Ayub. Buat kata cakap laju. Bini dia nama Rahmah. Dia kata kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Allah Ayub, bapa go mung doa lagu ni. Tak akik tangi berdoa dengan Allah. Siapa-siapa dia pun tahu bahwasanya kalau mau berdoa kepada Allah dengan serta-merta hilang lalu. Mungkin Nabi Allah, mungkin jadi Rasulullah, mulutmu berkat, mulutmu diterima oleh Allah, tak ajing tolak bagi doamu. Tuhan tak ajing tolak doamu. Bapa mu tak doa wi kita sia. Bapa tak doa wi tuwe sia. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat ni. Kita susah, kita dahsyat. Hidup kita kesusahan ni. Bapa tak minta doa dengan Allah. Bapa tak merayu hak Allah, kata kita susah. Nabi Ayub pun paling kecek dengan bini dia. Bo bini dia tanya lagu. Dia kata ke bini dia, wahai Rahmah, isteriku, lama mana yang kita dapat kesukaan? Yang kita tak dapat ujian daripada Allah. Lama mana tu hewi kesukaan dengan harta, dengan anak, dengan kedudukan kita, dengan kekayaan. Allah beri kepada kita dengan kesihatan. Cuma lama mana? Ya bila 20 tahun. Kita duduk dalam kesedapan. 20 tahun kita duduk dalam hal keadaan kaya raya. 20 tahun kita duduk dalam hal keadaan sehat, tak ada nyakit apa-apa suatu umur. Nah. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun tanya lagi. Dan beberapa tahun? Berapa tahun pula yang kita saat itu derita kesusahan ni? Semenjak daripada hari gapo? Sampai hari ni berapa tahun? Rahmah pun bila didapati Rahmah pun jawab kepada Nabi Ayub kata 18 tahun. Dia kata 18 tahun. Apabila Rahmah tu jawab kata 18 tahun, maka Nabi Ayub pun kata kepada Rahmah, itulah sebab bagi aku tak minta dengan Allah. Itulah sebab headphone bapa aku tak minta doa aku sia. Pasal masa hak tu hewi ke aku kesenengnya tu terlebih lama daripada masa Allah bui kepadaku kesusahan. Masa seneng aku terlebih lama 20 tahun dalam aku semenjak daripada Allah mula uji aku sampai sekarang ni hanya 18 tahun. Aku tak gamu nak minta dengan Allah. Nah, maka Rahmah pun faham. Rahmah ni adalah isteri yang taat kepada suami. Nah, faham usaha duduk dengan lama kelamaan cukup 20 tahun. Dia duduk derita kesakitan, apabila cukup 20 tahun yang dia derita kesusahan, maka Nabi Ayub alaihissalam pun mula akak tangan berdoa kepada Allah. Cukup dah 20 tahun ni sama dah antara kesusahan dengan kesenangan. Dia pun akak tangan berdoa kepada Allah. Pasal dia akak tangan tu kerana ulat yang duk makan tubuh badan dia saat ni tu nak lam pergi makan di hati dengan di lidah. Tu ya pun fikir bahawasanya kalau ulat ni kerik hati dia atau kerik lidah dia, nescaya dia ni tak boleh menyebut-nyebut. Sebutlah tak ada zikir kepada Allah. Dan kalau ulat saat itu
ketik hati atau kerik hati dia saat ni, maka hati ni tepat kita mengingati kepada Allah, maka lalalah dia dengan Allah. Hatulah dia pun angkat tangan berdoa kepada Allah. Akak tangan. Betul lain habis dah isi. Habis. Dah habis licin isi tak ada. Tinggal tulis yang kulit. Kulit isi gapo saat ni jadi tubuh habis licin. Sute tubuh badan tak ada orang cangkit kulit seperti mana Nabi Ayub alaihissalam. Tak mati buat tenih hoyak dah. Allah yang memberi mati. Dah. Tuhan yang mematikan. Walaupun ada tulis saja pun kalau Tuhan tak mati, ya tak mati. Dah. Maka Nabi Ayub pun akak tangan berdoa kepada Allah. Akak tangan berdoa kepada Allah apa sih gitu gini, maka lah Tuhan pun ngatalah melekat mari melekat royak kata bahwasanya Allah telah dengar doa-doamu dan Allah makbul doa-doamu. Allah perintah suruh mu keluar daripada tempat dudukmu, pergi kepada tanah, suruh mengejar kaki di tanah, patut akan tubik daripada kaki tanah yang mengejar dengan kakimu ni akan tubik air kat tanah tu. Maka apabila tubik air daripada tanah tu, maka mu ceboklah air daripada tanah tersebut, mari mandi, mari basuh. Nasai akan siap daripada segala penyakit-penyakit kulit. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun buatlah. Tubik daripada rumah gejar kaki di atas tanah, maka ulat dua ekor yang duduk di atas tubuh badan Nabi Ayub alaihissalam luruh. Tahulah sama mana tapi luruh. Luruh saning seekor tu melaka ambil kita hok dalam laut. Seekor lagi duduk atas buka bumi. Dia kata setengah kata seekor hok di atas muka bumi ni jadi pong tama. Sabit tu penyembuh penyakit, jadi ubat bagi segala penyakit deh. Dan hak kita hok dalam laut tu iaitu ibu Rama. Ya akan jadi ibu Rama. Ulat hok makan Nabi Ayub tu dia jadi ibu Rama dalam laut. Ibu Rama tu sabit tu ibu Rama lah ubat bagi segala penyakit-penyakit kulit, luka kulit, minyak Rama deh. Gapo saat ni ubat dia tu. Dan Nabi Ayub alaihissalam ni dia gejar kaki saat ni. Dia tubik air saat ni. Dia pun cebok lah air. Main mandi diri dia. Dengan serta-merta. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gapa kulit Nabi Ayub AS jadi teriting. Cukup lekat. Sembuh seperti kala. Semua seperti kala. Apabila sembuh seperti kala ni. Apabila sembuh seperti kala ni. Maka Nabi Ayub AS pun sia dengan sia, tak ada penyakit, tak ada gapo perkara dah. Sia dengan serta-merta. Apabila sia dengan serta-merta, maka Nabi Ayub pun masuk pergi duduk dalam rumah tersebut. Masuk pergi duduk dalam rumah lah ni. Bini dia kelik mari. Bini dia kelik mari duduk paling belakang. Maka bini dia pun kata, "Napa ada orang yatim nyakit kulit?" Dia tanya kepada laki-laki tersebut. "Napa ada orang yatim nyakit kulit?" Maka Nabi paling maka didapati bagi Rahmah tahulah kata bahwasanya tok laki dia dah yang sia sembuh, yang jadi terik, yang jadi comel, yang kulit licin tu iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Sebab itulah Rahmah pun tanya Nabi Ayub alaihissalam, "Gapo? Bapa jadi lagu ning? Bapa yang boleh jadi lagu ning? Pio gapo gini-gini?" Maka Nabi Ayub AS kata, sebenarnya dia akak tangan berdoa kepada Allah. Ya akak tangan berdoa kepada Allah. Patut Allah suruh ya wak gitu gini, maka jadi sembuh. Inilah jadi pelak bagi segala orang kampung. Termasuk kata Nabi Ayub sia dah. Daripada nyakit yang tak sepatutnya nak sia dah. Jadi sia. Apabila jadi lagu tu, maka orang kampung pun pakak marilah rumah Nabi Ayub dalam hotel bawa gotu goni pakak nak mari tengok sialah mana. Sia boleh lagu mana nyakit kuat gini mau lalu dalam hal keadaan tak ada ubat untuk nak berubat ni. Gi sia lagu mana ni. Apabila lah Nabi Ayub alaihissalam duduk tu, orang kampung pakak mari tengok, seorang mari tengok, dua mari tengok, tiga mari tengok, pakak mari tengok Nabi Ayub alaihissalam, maka didapati Nabi Ayub sia sungguh. Dibawa dicari Nabi Ayub alaihissalam sehingga Allah bui 2 kali ganda dengan harta yang dia ada masa ketika dia tak kena uji dulu.
Dengan harta-harta orang bawa mari tengok dia saning. Dengan kepelek dia saning tu sia daripada penyakit tersebut. Ni nak ayat kata Allah yang memberi penyakit dan Allah yang menyembuh penyakit. Sebab itu kita kena yakin. Kena yakin bahawasanya Allah yang wisia dan Allah sakit. Nah, habis tu ketika kita kena nyakit, tak boleh berada. Ketika kita sakit tu, tak boleh ngapo kursi. Kena syukur, kena alhamdulillah. Kena ingat kepada kebaikan-kebaikan. Kena ingat ke baik ya. Mujur tu habis nyakit, apuh dosa kita deh. Habis kat tu. Deh. Habislah minggu depan masuk sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang ni. Nak masuk sifat 20 ni perintahan hak kita kena tahu dulu. Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa, sifat mustahil bagi Allah ada berapa, sifat yang harus bagi Allah ada berapa. Syukur semua tu ada berapa kau ime. Kita mengaji minggu depan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Hari ni kita ngajak ya. Pasal ni sebenarnya masa pun nak cukup dah sebelum pukul 10.30 sampai kita mulai ngaji pukul 9 sampai pukul 10.30 lepas tu ni pukul 10.25 dah. Lepas tu kita ngaji setiap kita sebabnya soalnya gak ada nak pergi jalan ada jalan lagi adik sore lagi depan nak pulak. InsyaAllah pada hari ni kita pakak boleh mari duduk di dalam majlis perkara yang kita boleh daripada ilmu-ilmu yang kita dengar pada hari ini. Sebab bagi kita usaha boleh mai duduk sini, sebab daripada kita tawajuh hati kita beberapa ilmu masuk dalam dada kita, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita azan. Azan ni kena ada dalam hati, kena azan sama-sama. Kalau Allah tak mati minggu depan aku nak mari pula. Kalau Allah tak sakit apa-apa minggu depan aku nak dengar minta we Allah panjangkan umur kita, minta we Allah sehatkan tubuh badan kita. Kita boleh masuk mari duduk dalam majlis lagu ni sehingga akhir ayat kita. Sehingga sampai kita mati dalam hal keadaan belajar, sehingga kita mati dalam hal keadaan berilmu. Sebab tu kita kena jangan tinggallah berdoa kepada Allah ni, kena berdoa sama-sama serta kita kena sebar dakwah kepada orang tepi-tepi rumah kita tu, kata suruh dia pun buka hati. Dia buka hati untuk terima agama, barulah kita berasa duduk tak kena. Kalau kita belajar, semua rasa kena. Tak semaya pun kena. Tak puasa pun kena. Pakai fit pun kena. Tak pelubang pun kena. Semua kena belakang. Wasa tak berdosa besar. Wasa tak berdosa gapo. Bapa? Bakta kita tak tahu azab. Bakta kita tak tahu hukum. Kalau kita tahu hukum, kita dengar. Saat ini kita akan takut nak duduk seperti mana turut nafsu. Turut air nafsu kita. Kita takut. Sebab itu kita kena dengar untuk buat ubat. Dengar untuk buat ubat. Ini yang hidup kekal, tapi soalnya akhirat yang hidup kekal. Dunia ni hanya tempat lalu saja, jangan galik dengan dia. Kalau kita galik dengan dunia bermakna kita tak ada nak cedek bekal-bekal untuk kita nak pergi di akhirat nanti. Sebab itu kita kena usaha. Kita kena usaha mari dengar, usaha mari belajar dan usaha dakwah. Ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kalau dia tahu kebajikan dia buat sebab apa? Seorang yang buat kebajikan dengan sebab kita dakwah, sekali dia buat walaupun kita tak saja kita dapat kebajikan tu juga. Misal kata kita royak ke orang ning kata esok ni hari Khamis, puasa sunat lah. Dia dengar kita royak dia pun puasa. Apabila puasa, tanya kata si jom royak puasa ke tak? Tak kali. Boleh kalau weh kau kita so. Boleh. Moga kita jom royak. Jom dakwah, kerja dakwah ni jangan malu. Kerja dakwah ni kena redah. Kadang-kadang kena orang makan, alah, gis kamu ya lah. Mai royak-royak kat aku. Nah, kalau aku nak pergi diri, misal. Kita kena sabarlah kalau kena lagu tu pun. Pasal Nabi kita kena tek katok pergi di taif. Kita ingat deh. Kita ni tak ada kena tek katok. Macam orang kata pitu seringai. Sabit itulah kita kena pakak-pakak usaha lah. Usaha pakak-pakak mari dengar, usaha pakak-pakak mai belajar. Jadi hukum-hukum agama supaya nak bijinuk hati kita terlebih mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah deh. Kita selawat, kita katuk majlis. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazidah ya Rabb. كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم يا دائم فضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وكل ليلة الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.